Seorang kat ibu, seorang kat ayah. Okeylah, kita mulakan lah. Okey, sebelum kita mulakan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan surah Al-Fatihah dan juga selawat untuk mendapat keberkatan daripada junjungan besar Rasulullah dan juga kepada Nabi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ربنا اتنا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار واجعلنا من رحمتك يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. Okey, seperti agenda kita pagi malam ni, saya akan buat sharing sikit, mungkin dalam setengah jam ke 40 minit macam tu, untuk saya terangkan tentang pre-marketing. Ini just nak refresh balik lah, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu, tapi saya nak sebab ini adalah sepanjang 2-3 minggu ni saya study, ini adalah proses yang paling penting, iaitu pre-marketing. Untuk kita tahu sebagai seller, kita sebagai entrepreneur, kita nak kena tahu kita punya market research. Okay, kita punya target dulu. So pre-marketing ni adalah satu aktiviti yang sangat penting. Dia asas, penting dan menyusahkan. Tapi dia ada banyak benefit yang akan datang di kemudian hari. Okay? Jadi. Sorry. Saya mute-kan dulu semua. Okay. Okay, so kalau yang tak, okay, sebelum kita masuk, sekejap sebelum kita masuk ke pre-marketing tu, saya nak share screen. Okay, nampak tak? Nampak Angguk? Nampak skrin saya Angguk? Kak Iza nampak ke? Alia nampak? Okay, Alia nampak. Kak Iza? Okay, so sebelum saya pergi jauh ke dalam pre-marketing, nak refresh baliklah kita punya tangga, kita punya hala tuju kita. Okay, so kita mula daripada dropship, dan kita start kepada Baron, Discount, Marques, Earl dan Duke. Okay, dan paling tinggi tu adalah kita punya target lah. Okay, so sekarang kat mana kita? So kita reflect balik, adakah kita dah menghala ke depan atau menghala ke belakang atau masih di tempat yang sama. So kat sini saya bukan nak tekan kepada tangga tu ataupun dari mana awak bermula ataupun di mana awak sekarang. Tapi yang dah lepas tu kita lepas. Apa yang saya nak adalah daripada hari ini 19 hari bulan Jun ni, kita reflect balik selama ni apa yang aku dah buat berbaloi tak dengan usaha yang aku dah buat. Kat mana apa yang salah. Itu maksudnya refleksi kita diri kita lah. Okay, untuk menghala kepada destinasi kita. Untuk tujuan kita kat mana. Okay. Dan second thing kat sini adalah yang penting bila kita nampak kat sini adalah database. Okay. Ini adalah perkara kedua yang terpenting dalam slide ni, dalam rajah ni. First tadi adalah kat mana kita dan ke mana kita nak pergi. Yang kedua adalah database. So berapa orang database yang kita dah simpan. Okay. So thank you. Okay. Okay, so database ni adakah kita simpan dengan betul? Database ni adakah kita kenal kita punya customer ataupun prospek ataupun sesiapa yang dah pernah PM kita, dan berapa orang database yang kita dah ada? Dan kita kategorikan, kita manage tak kita punya database ni? Okay, nanti saya akan bagi tahu kenapa database ni penting ya. Okay, so dua soalan dekat slide ni. Ingat di mana kita sekarang dan ke mana hala tuju kita, dan juga database management kita. Apa kita punya effort ataupun kita punya usaha yang kita dah buat tentang database. Mungkin kita dah jual 1000 kotak, mungkin kita dah jual 100 kotak. Tapi berapa database yang kita dah buat? Adakah kita simpan ke tak? Okay. So
Next. Nampak ke skrin ni? PDF file? Nampak PDF file kan? Okay. So ini adalah apa yang saya dah bagi tadi. Ni adalah dokumen e-book yang saya dah buat, saya create sendiri based on daripada saya punya research, saya punya pergi kelas, saya belajar tentang pre-marketing. Okay. So sebelum kita nak buat sale tu, sebelum kita melangkah ke dalam battlefield, kita buat dulu strategi kita. Kita buat dulu kita punya planning kita. So ini adalah pre-marketing. Okay. Kalau yang dah baca, kat sini adalah ada tiga perkara penting, iaitu product knowledge, avatar dan juga offer. Okay. So nanti yang ni boleh baca lah. Okay. Apa yang saya nak tekankan adalah pertama sekali adalah kita punya product knowledge. Adakah kita tahu in and out tentang kita punya produk? Okay. Kalau Applecard Max, Applecard Royal. Kalau kita nak fokus pada Applecard Royal, adakah kita tahu Applecard Royal tu dibuat daripada apa? Okay. Ni bukan dekat bahagian ni, bahagian ni kita kena perlu tahu fakta dia dulu. Okay. Sebab daripada fakta tu maksudnya daripada ingredient dia, apa kebaikan dia, apa kegunaan dia, apa pantang larang dia, semua tentang product knowledge ni kita kena master dulu, kita kena tahu sampaikan bila orang tanya sekelip mata kita boleh terus jawab je. Okay. So sebelum kita nak menjawab dengan yang mudah, so kita kena study dulu. So bila kita nak study, kita kena buat research dulu tentang kita punya product knowledge. Okay. So daripada product knowledge tu kita akan dapat tahu apakah masalah ataupun penyelesaian yang kita boleh offer kepada kita punya customer. Okay. So daripada situ, daripada ingredient tadi, dia boleh bantu masalah prospek kita dan bagaimana dia membantu menyelesaikan masalah tu dan bagaimana cara penggunaan dia. So ada 3 perkara di sini. So nanti yang PDF ni saya bagi bukan sekadar bagi saja. So kalau boleh saya nak awak buat, awak ambil, baca, print ke, kalau yang suka hard copy boleh print, lepas tu conteng-conteng. Lepas dah conteng-conteng, snap, lepas tu tolong bagi pada saya. Kalau yang dah yang nak guna direct daripada PDF, terus buat kat komputer, tulis-tulis kat komputer cantik-cantik pun boleh. So terpulang, sama ada hard copy ataupun soft copy. Tapi dokumen ni saya minta nanti tolong gunakan, tolong baca dan buat. Okay, dan bagi pada saya. So daripada kita punya produk tadi, kita dah tahu apa masalah yang kita boleh selesaikan, macam mana kita nak bantu customer kita menyelesaikan masalah tu, dan juga bagaimana produk kita tu boleh membantu diorang. Okay, so kat sini saya tak payah cerita lah pasal Applecard, saya rasa semua dah master. Cuma mungkin lepas ni just letakkan idea-idea apa yang ada dalam kepala tu kat dalam kertas ni, supaya nanti kita boleh share dengan semua orang. Okay, selepas kita dah tahu produk, perkara paling kedua yang terpenting adalah kita kena kenal kepada siapa kita nak menjual. Okay, kita kita panggil avatar ataupun persona. Maksudnya kita kena selidik dulu kita punya persona. Kita punya customer target tu. Okay, sebelum tu pernah dengar sales funnel ataupun customer journey? Okay. Nampak tak ni? Nampak PowerPoint? Nampak segitiga? Kak Izzah nampak segitiga? Kak Izzah nampak? Alia nampak? Okay. So, ni selalunya kita dipanggil customer funnel. Okay. Customer funnel, customer journey, sales funnel, banyaklah. Yang penting, apa yang ada kat sini adalah sebelum orang kenal kita, kita panggil dia suspect sebab dia tak tahu, dia stranger, totally strangers. Kita langsung tak kenal dia tak kenal kita, so tak ada connection langsung. Dan bila kita cakap hi, nama saya ni, kita berkenalan dan saya menjual. Katakanlah kita terus direct kan, kita direct approach, kita terus cakap kita menjual. So itu dikatakan prospect, maksudnya dia ada tendensi untuk buy, sama ada beli ataupun tidak dengan kita. Dia ada 50-50. Okay. Dan bila kita try convince dia, kita cuba bercakap dengan dia, dan dia ada trust kepada kita, dan dia jadi customer kita, dan dia beli kepada kita, dan dia menjadi customer kita.
Okay, so sebelum ni ini sangat popular. Kita dah kena suspect, prospect customer. So orang dah beli, dah. Itu je. Tapi saya rasa siapa yang dah pergi kepada kelas Hasbul dia pun dah pernah bagi tahu sebenarnya selepas customer tu ada lagi bawah layer dia, iaitu ada loyal customer, refer customer dengan partner. So inilah yang sebenarnya the next game yang kita akan pergi, iaitu kita menjadikan prospek kita tu sebagai kita punya partner. Itu kita punya next target. Okay, so daripada customers tu mungkin dia akan beli repeat dengan kita, so dia akan jadi loyal customer kita, dan dia menjadi mouth to mouth marketing kepada kita apabila kita serve dia dengan baik. Macam katakan sekarang ni kita nak turunkan berat badan, so kita coach orang tu, kita coach dia sampai dia dapat berat idaman. Lepas tu kawan sekeliling dia pun dah nampak dia punya perubahan, dan dia akan refer kita, kau boleh beli kat sini, kau boleh beli kat sini, kau boleh beli kat sini. Okay, itu adalah referral customer. Okay, so tadi loyal, suspect tadi tak kenal, prospect tapi tadi dia dah kenal tapi belum beli, customer dia dah trust kita, dia dah buat pembayaran dengan kita, dan apabila kita buat after sales service, dia jadikan loyal customer kita, dia repeat, dia beli lagi dengan kita. Okay, lepas dia dah repeat, dia dah beli, dia dah tahu kesan dia, dan dia akan refer kita kepada kawan-kawan dia, kawan-kawan saudara mara dia punya 3K lah, keluarga, kawan dan juga kenalan. Okay, so itu jadi referral customer. Dan lebih baik lagi apabila dia menjadi partner kita, dia jadi agent kita. Dia beli, kita nampak, kita bagi dia opportunity, kita bagi dia peluang, dia nampak okay, ini sambil kita kurangkan berat badan dan boleh tambahkan lagi ekonomi kita. So ini adalah salah satu peluang untuk dia menjana income. So dia akan jadi partner kita. So semua ni adalah proses dia, semua ni ada dia punya pro and cons, dan dia ada customer identification sendiri. Okay. So ini keseluruhan ni sebenarnya dipanggil oleh avatar. So bila kita dan avatar yang datang tu adalah datang daripada sini. Okay. So ni level of people. Maksudnya kat suspect ni mungkin ramai 1000 orang. Dan yang kenal kita hanya mungkin 500 orang. Yang beli dengan kita mungkin 5 orang. Okay. Dan menjadi loyal customer kita ni adalah level of kita punya servicing. Dia punya level of bila kita service dia dengan baik, dia akan jadi kita punya loyal customer, dan dijadikan kita refer customer, dan juga dijadi kita punya partner. Okay. So ada soalan setakat tu? So faham pasal funnel? Okay, so tu the whole journey, the whole process of funnel. Okay, so avatar pula. So avatar ni dia macam okay, kalau kat sini saya ambil cerita dia adalah agen CIA lah. Sebab saya memang suka cerita investigation, crime, cerita-cerita yang guna intelligence ni memang saya suka. So apabila kita nak katakan kita sebagai spy ataupun kita sebagai agen CIA ataupun polis, kita nak tangkap penjenayah tu, kita bukan terus tangkap. So especially penjenayah yang besar-besar ni, yang big guns, yang jerong-jerong ni, big cartel ni, kita tak boleh nak terus tangkap dia sebab dia memang licik kan. Dia banyak penyelewengan, rasuah, apa benda semua cerita. Tapi kalau kita nak tangkap terus masuk mahkamah, memang fail lah. Sama ada kita akan terus kita terus kena buang kerja ke, kita kena buang ke, kita kena rasuah balik ke, kita paling tidak pun kena bunuh balik. Itu selalu berlaku kat dalam cerita kan. So, apa yang kita nak masuk ke dalam kita punya business ni as entrepreneurs adalah kita pun kena selidik kita punya customer target. Kita kena kenal specifically kepada siapa yang kita nak menjual. Okay? So, sebagai contoh, kalau kita nak menjual kepada ibu yang ada 3 orang anak. Okay. So, berapa umur dia? Apa kerja dia? Apa dia punya aktiviti harian? Apa yang dia makan? Apa dia punya kesusahan dia, apa dia punya kesenangan dia,
apa dia punya struggle, apa dia punya problem. So kita kena identify tu semua. Okay. So dalam kat sini lepas kita dah cari apa ibu beranak 3 tadi, dan macam mana pula dengan ibu yang bekerja, sibuk bekerja. Apa dia punya struggle, apa dia punya problem, apa dia punya masalah. Kita kena kenal pasti apa dia punya daily routine, apa yang dia buat setiap hari. Mungkin dia tak pernah dia tak boleh bersenam, dia tak ada masa, dia sibuk bekerja semua. So berat badan naik. Okay, so dengan pekat kita boleh bantu. Macam mana kita boleh membantu? Itulah gunanya tadi bahan kandungan tadi kan. So kita dah faham tentang bahan kandungan tadi dan kita masukkan di dalam avatar ni. Macam mana kita boleh bantu dia? Okay, so kita kena buat multiple avatar. Maksudnya multiple group of people. Okay, sekurang-kurangnya kita buat 3 avatar lah. Kita kena identify 3 orang kategori. Okay. Kalau lagi banyak, lagi bagus sebab kita boleh prepare dah. Okay. Sebab setiap kali satu avatar tu, kita akan tackle dia dari segi psikologi dia, dari segi offering dia, dari segi copywriting kita, dari segi banyak perkara lah. Okay. Dari segi offer, gift ke apa ke semua, nanti dia akan berlarutan dengan kita punya the whole campaign. Okay, so dia start daripada kenal pasti dulu kepada siapa kita nak menjual, termasuklah dia punya pekerjaan, dia punya kewangan, dia punya gaya hidup, dia punya lifestyle, dia punya daily routine, semua kita kena kenal pasti. Okay, yang tu jangan risau, nanti semua ni macam template je, so boleh just masukkan je. Okay, part yang ketiga dalam pre-marketing adalah offering. So offering ni tak semestinya offer kita dengan harga yang murah. Tak semestinya dengan kita bagi dia free gift. Tak semestinya kita bagi dia coaching group ke, WhatsApp support ke apa, tak. Sebenarnya offering ni terpulang kepada avatar kita, apa yang dia perlukan. Okay. Katakan macam tadi ibu anak 3, dia dah cuba dan kita offer dia, mungkin dia tak ada knowledge dari segi diet pemakanan. So kita bagi dia, selama ni saya makan nasi lemak, mi goreng, benda berlemak semua dia makan, lepas tu minum air manis semua. Itu gaya, bila kita selidik, kita tengok itu gaya pemakanan dia. So kita boleh concludekan, oh dia ni mungkin tak tahu macam mana buat diet pemakanan sihat. So apa yang kita boleh buat adalah kita offer dia, okay, ini adalah e-book untuk diet pemakanan yang sihat. Mungkin puan boleh follow resepi macam ni. Kalau tak boleh setiap hari, cuba buat, mungkin tukar menu seminggu sekali. Tengok ikut rasa. Macam tu. So mungkin dia hanya perlukan e-book je. Dia perlukan resepi tu je. Dia tak tahu selama ni yang dia makan tu sebenarnya adalah salah, yang membuatkan dia badan dia naik. So bila kita offer macam tu, mungkin dia boleh cuba bertukar dia punya diet. Ataupun kita boleh bagi dia, selama ni saya tak pernah pun monitor, tahu-tahu tengok 10 kilo dah. Dan mungkin saya boleh offer awak timbang. Timbang tu untuk kita monitor. So senang bila ada berat badan naik ke, berat badan turun ke, dan itu adalah satu offering kita yang kita boleh bagi pada dia. Okay. Dan mungkin yang tadi sibuk bekerja tu, kita boleh bagi dia mungkin tali skipping. Tali skipping tu dia boleh sambil, sekarang work from home kan, so mungkin dia boleh sambil bekerja, sambil dia meeting ke apa ke, dia buat kerja, dan dia boleh skip. Itu adalah offering dia. So maksudnya offering ni dia bergantung dari avatar kepada avatar yang berlainan. So dia tak mungkin sama, kita tak boleh pukul rata semua offering yang kita nak buat. So dari situ kita kena tahu macam mana offering yang kita nak buat. Mungkin setakat macam orang yang busy ni dia dah ada intelligence dia dah tahu, dia pandai research, dia cuma nak support as a reminder je. Mungkin dia perlukan group support. So okay, tak apa, saya offer awak group support. Group support pun ada. Saya boleh bantu awak macam mana untuk turunkan berat badan. Okay, so itu adalah offering kita. Kita boleh letak 10 offering, tetapi tak semestinya 10 offering ni boleh go through across all 3 avatars. Okay. So ada soalan ke?
Semua faham tentang tiga part tu? Kita ada product knowledge, dan kita ada avatar dan persona, dan kita ada offering. Ada soalan? Alia? Aiza? Faham? Okay. So next, apabila kita buat ni, kita kena kenal avatar kita. Kita letakkan nama ni mungkin random lah. Okay, umur ni kita boleh buat lingkungan umur. Mungkin tadi ibu ada anak 3. Mungkin dalam lingkungan 25 ataupun 27 hingga ke 30 tahun, 35 tahun. Itu adalah lingkungan umur kita. Okay, pekerjaan, suri rumah. Demografi, dia tinggal dekat mana, kawasan bandar ke, luar bandar ke. Itu yang kita akan senaraikan kat sini. Okay. Dan user story ni kita ceritakan adalah ibu anak 3, apa masalah dia. Maksudnya kita kena kenal pasti. Okay. Ibu beranak 3 telah naik berat badan sebanyak ni. Mungkin dulu sebelum kahwin berat badan 60 kilo, selepas kahwin berat badan 95 kilo. Dan kita cerita dia punya masalah kat sini. Okay. Dan daily routine ni kita akan ceritakan, okay, setiap hari dia buat apa dari pagi sampai ke malam. Okay, kita cuba selidik. Kita kalau ada suspek ataupun prospek yang kita kenal, yang kita boleh temu bual untuk kita kenal dia punya rutin, dan kita boleh tanya direct. Tapi kalau strangers, kau tanya pukul 8 kau buat apa, pukul 9 kau buat apa, pukul 10 kau buat apa, memang kau kena block lah kan. So kita kena cari information tu dengan secara intelijen lah. Sama ada kita tengok Facebook dia ke, okay, sekarang ni dia tengah masak. Okay, dan dia upload status dia tengah masak. Okay, mungkin pukul 10 tu dia dah start masak, pukul 11, pukul 12 tu dia siap masak. Lepas tu pukul 12.30 dia dah makan dah. Dan kita tengok macam mana dia punya rutin. Dia pergi pasar, dia pergi kedai, dia jaga anak, dia buat apa. Okay, mungkin kat situ kita akan dapat information. Okay, ni dia tak ada masa langsung untuk dia exercise. Mungkin kita boleh suggest nanti untuk slotkan mungkin 10 minutes exercise sekejap ke apa ke. Dari situ kita akan dapat tahu. Itulah kita punya value. Dan dia punya goal. Okay, mungkin goal tadi berat badan daripada 60 kilo naik ke 95 kilo, dia nak turun balik ke 60 kilo. So mungkin itu adalah dia punya goal, dia punya objektif. Ataupun mungkin dia sebab berat badan dah naik, dia sakit lutut. Itu dia punya goal, dia nak hilangkan sakit lutut dia tu. Dan mungkin berat badan dah besar, dia tak boleh nak solat, dia tak boleh nak sujud lama-lama. Nanti sakit badan semua. Dia rasa tak selesa nak solat. So kat situ mungkin dia punya goal, dia punya objektif. So kita kena tahu apa sebenarnya objektif kita punya avatar tu, apa yang dia nak cuba capai. Okay. Dan frustration ni adalah dia punya masalah lah. Kita senaraikan mungkin sakit lutut, berat badan susah, mengah, tak bermaya, dia cepat penat. So kita susunkan dia punya frustration tu, kita listkan semua. Okay, macam saya cakap tadi, setiap orang goal berbeza, frustration berbeza, setiap avatar tu semua berbeza. So kita kena kenal pasti. Mungkin ada suri rumah yang dalam lingkungan ni dia ada masa untuk bersenam, tapi mungkin diet pemakanan dia salah. Ataupun mungkin ada suri rumah ni yang dia bersenam, tapi dia tak tahu yang pemakanan tu dia yang salah. Mungkin orang yang bekerja tu dia tak ada masa untuk bersenam, dan dia diet pun dia lintang pukang. Mungkin daripada situ kita akan offer dia value kita nanti. Okay. So daripada situ kita akan buat kita punya avatar dan juga kita punya offering. Okay. Dan kita akan buat headline kita. So ini untuk kita buat copywriting lah. Okay. So kita start dengan headline kita. Suri rumah, ibu anak 3 turun 30 kilo, macam tu. Kita buat headline kita. Itu untuk yang catchy headline lah. Headline tu untuk kita buat kita punya Facebook posting nanti. Okay. So intro ni bahagian kita cuba bagi cerita. Kita mungkin ada storytelling. Ni ada cara copywriting, sama ada storytelling ataupun testimonial, dan apa, nak buat fact pun boleh, tapi fact yang emotional fact. Maksudnya
berat badan berlebihan, susah. So kat sinilah baru kita masukkan the emosi. Okay, sebab orang lebih tertarik dengan perkara-perkara yang dibaca dengan emotional. So jangan pula kita letakkan Garcinia Cambodia kat sini yang menurunkan berat badan. Kat sini jangan gunakan fakta. Okay, dalam part copywriting ni sama ada headline, intro dengan promise ni, kita jangan gunakan fakta langsung kalau boleh. Okay, tapi jangan menipu dan juga jangan mengecam lah. Ayat tu jangan negatif. Perkara-perkara negatif, suami tak nak balik rumah sebab badan aku gemuk. Jangan buat yang macam itulah. So ayat-ayat negatif tu elakkan. Suka Riza. Okay, so dalam copywriting tu kita kalau boleh kita be natural. Be natural, kita tak mengecam dan kita tak melambungkan tinggi orang sangat. Sebab orang akan rasa jemu jelak dengan kita punya copywriting tu. Yang paling best, yang paling neutral adalah kita punya storytelling ataupun testimonial. Itu paling safe bet lah. Okay. So yang promise ni, macam saya cakap tadi, bukan offering, bukan apa, maksudnya dia berbalik kepada yang bahagian sini lah. Kita cuba selesaikan masalah dia tu. Itulah kita punya promise. Itu adalah kita punya value. So dia nampak, oh aku ada masalah ni dan orang ni boleh bantu aku untuk selesaikan masalah aku. So dia nampak dia punya kesinambungan dia tu kat situ. So daripada headline, dia connect dengan promise juga. So headline goes to intro, goes to promise. So bila kita gabungkan ni tiga-tiga ni, kita boleh dah dapat kita punya copywriting. Tapi belum complete lagi copywriting kita. Okay, sebab copywriting kita mesti ada, last kali adalah CTA, call to action. Ini mungkin saya boleh tambah nanti. So selepas kita dah buat ceriaan cerita tu, kita dah buat masalah dia, kita dah buat headline, kita dah buat masalah, kita dah offer dia promise apa yang kita nak bantu dia selesaikan masalah, dan kita buat call to action. Call to action tu sama ada cuba klik WhatsApp ke, boleh DM saya ke, benda-benda yang simple. Tapi kena ada action dan juga kalau boleh create on urgency lah. Hari ni saya nak bagi extra sampel percuma. Hari ni saja. So tu ada create on agency dengan call to action tu. So itu adalah kita punya last call to action punya copywriting. Okay. So apa yang kita buat adalah setiap satu avatar tu kita buat 3 offering dan kita buat 3 avatar. So keseluruhannya adalah 9 avatar dan 9 lah, maksudnya 3 avatar, 3 offering. Okay, so ni semua sama. Ni avatar kedua. Yang tadi first tadi suri rumah tak bekerja, ada anak 3. Yang kedua ni mungkin golongan yang bekerja, yang busy, tak ada masa untuk senaman. Okay, yang golongan ketiga ni mungkin geng-geng polis, yang polis atau askar yang tak boleh nak naik pangkat. Itu mungkin satu avatar yang kita boleh tengok. Ataupun mungkin so maksudnya gini template lah, template untuk kita macam study tentang customer kan. Betul. Nah, dia template untuk yang saya buat ni adalah template untuk kita fahamkan kita punya avatar customer target kita, dan juga kita buat exercise, kita tulis. Kalau yang lagi selesa boleh print lepas tu tulis ke tangan lah. Kalau yang dah pandai nak guna just update dekat komputer ataupun handphone, yang ada pandai boleh buat editing tu, dan boleh go ahead. So mana yang suitable dengan cara masing-masing. Saya tahu kebanyakan orang suka print lepas tu tulis-tulis kan, conteng-conteng kan. So bolehlah buat macam tu. Okay. So ini adalah perkara penting, maksudnya dia macam strategi kita. Strategi untuk kita sebelum pergi attack kat sini. Sebelum kita masuk ke dalam ni, kita kena buat kita punya pre-marketing tu. So pre-marketing tu adalah kat sini. So ini adalah pre-marketing.
So, sebelum kita masuk ke dalam funnel tu, kita prepare dulu, kita kenal dulu. So kalau kita jumpa orang yang bukan dalam kita punya ni, sama ada kita boleh KIV dulu sebab aku tak ada information pasal kau, aku KIV dulu, nanti aku patah balik untuk aku study, baru aku attack kau. Ataupun kau bukan aku punya target, aku tak nak, ke tepi. Fokus kat target aku yang aku nak. Aku nak cari orang yang suri rumah anak 3. Suri rumah berat badan naik 30 kilo. Suri rumah. Itu aku punya fokus. Kita boleh buat macam tu. So terpulang pada cara masing-masing. Sama ada kita fokus kepada apa yang kita dah prepare tu, ataupun yang aku tak prepare tu nanti dulu. Mungkin aku nak try dulu. Aku try dulu tengok. Mungkin dalam seminggu 2 tengok tak ada. Dan aku pergi patah balik, study balik. So benda ni proses dia is a vicious cycle lah, dia pusing. Dia tak ada end to end. Dia sentiasa berpelajaran. Mungkin apabila kita jumpa avatar 1, avatar 2, dia ada connection towards each other. Baru kita tahu. Dengan exercise macam ni baru kita tahu, oh yang ni orang ni suka macam ni. Kita boleh linkkan dia. So dari situ kita boleh tahu. So setiap kali kita jumpa suspek, kita jumpa orang, kita boleh tahu macam mana, oh ini kau punya problem. Aku ada offer yang ni. Kita boleh dah terus dapat dia punya solution. Dan kita boleh offer dengan solution dia. Sebab orang selalu membeli apabila dia ada keperluan dan keinginan. So keinginan tu benda yang luxury lah, yang dia dah ada tapi dia nak upgrade. Tapi keperluan tu macam perkara yang boleh menyelesaikan masalah dia. So sebelum kita berperang, kita kena tahu dulu, kita kena prepare dulu. So daripada situ, dan kita boleh kembangkan balik untuk menjadi kepada partner. Grup yang sama, kalau kita buat avatar offering yang lebih banyak, offering tadi saya limitkan 3 kan. So sebenarnya apa yang saya cakap tadi, 3 avatar, 3 offering tu, kalau kita nak buat lebih tu lagi bagus. Lagi lebih, lagi banyak sebenarnya. Lagi banyak, lagi bagus. Sebab kita akan dapat banyak information. Kita akan kenal lagi banyak psikologi manusia. Kita boleh kenal lagi banyak masalah yang kita boleh selesaikan. So daripada sini juga nanti kalau awak pergi go to the next level, kita boleh tahu customer segmen mana yang kita boleh naikkan harga, yang kita boleh naikkan margin kita dengan kita tambah a bit of value. Mungkin kita packaging cantik-cantik, orang jenis ni, oh dia suka yang cantik, kita boleh naik harga lagi. So kita tak perlu nak ikut sangat harga HQ yang HQ bagi tu. Mungkin kalau kita ada kenal customer segment yang high tier, katakan T20, T10 ke kan, higher class M40 ke, yang ada buying power, yang ada expenditure power ni, bila kita olah kita punya produk sedikit dan kita boleh increasekan price, dan at the same time kita boleh increase margin kita, why not? Dan HQ tak ada pun bagi untuk kita, tak larang kita untuk naikkan harga. Dia cuma larang kita untuk turunkan harga. So kita take this opportunity untuk kita naikkan harga kita punya package, untuk kita naikkan margin kita. Kalau kita dah kenal kita punya customer. Kalau kita tak kenal kita punya customer, tiba-tiba kita buat baru nak eksperimen, itu yang struggle. Siapa nak beli? Susah semua orang. Then at the same time kita pergi tengok Shopee. Shopee ni jual lagi murah. Susahlah aku nak beat dengan dia. Itu yang kita selalu tengok masalah tu. Kita selalu tengok benda yang kat bawah, yang rundown. Tapi kita tak pernah tengok kat atas tu. Kita tak pernah touch lagi bahagian T10, T20. Diorang pun ada masalah yang sama juga. Diorang pun ada badan yang besar juga. So kenapa? Why not? Kita increasekan kita punya value. Kita buat package, letak bagi ebook ke, bagi group support, bagi program coaching, maksudnya professional coaching. Kita bagi gift yang high class, eksklusif. Dan kita bagi exclusive price. At the same time, kita dapat 100%, 50% margin. Siapa yang tak nak macam tu kan? So, instead of kita tengok orang yang kat bawah, yang buat harga kat Shopee tu ke kat mana, ataupun ejen-ejen lain, why not kita tengok ke atas? Kita tengok on the other side. So, daripada situ kita boleh, kita lebih berkembang, kita boleh tengok.
customer ataupun kita, sebab kita as an entrepreneur kita tengok end to end. Kita tak boleh tengok kat bawah satu side je. Kita tengok dua-dua side. Kat mana yang ada winning kepada kita, kat situlah kita pergi. Alright? Okay. Ada soalan lagi tentang pre-marketing? Saya rasa itu saja. Ada soalan? Tak ada. Okay, next we go to the next agenda. Okay, nampak tak ni? Ini sebenarnya adalah Facebook Throne Academy. Okay, kalau kita tengok Coach Jerry, dia dah susah payah, dia buat effort dia. Dia buat satu akademi ni hanya eksklusif untuk 400 orang je. Semua di bawah Throne. Dan under Wheelies juga sama. So saya nak kita semua utilize benda ni. Kita appreciate ilmu yang dia nak bagi ni. Okay. Kita gunakan platform yang dah ada untuk kita sentiasa menimba ilmu. Okay. So apabila kita pergi kat sini, dia ada bahagian guides ni. Nampak tak guides? Okay, kalau kita klik kat guides ni, dia akan bawa kita kepada bahagian-bahagian dia lah. Dia ada guide 1, guide 2 sampai ke guide 16. Okay, semua tu ada video, ada posting, ada kebanyakannya video lah. Coach Jerry yang bagi kelas dalam tu. So daripada sini kita boleh banyak, saya dapati kat sini banyak ilmu-ilmu yang sangat mahal. Kalau kita pergi kelas kat sana, kalau nak pergi kat Hasbul ke apa ke, mungkin dia ada video yang lebih kurang sama, dia ada webinar yang sama, tapi berbeza dekat dalam ni adalah kita boleh buka anytime. Kita boleh buka banyak kali, kita boleh buka anytime, kita boleh take note, kita boleh refresh balik. Okay, so saya perlukan geng-geng all Wheelies partner. Okay, Kak Iza, Alia, Dena, tolong utilisekan platform Throne Online Academy ni. Okay, so sebelum ni saya pernah tanya, tapi sekarang ni saya nak kita semua buat, okay, tengok balik video ni daripada guide 1, 2, 3 sampai 16. Okay, yang related untuk topik kita malam ni pre-marketing adalah guide 2, 3 dan guide 4. Okay, so kalau boleh dalam this week, saya nak minta tolong Wheelies partner semua tengok at least 2, 3 dan 4 ni. Okay, sebab dia related dengan pre-marketing kita. Dia related dengan cara mengenal customer kita, customer funnel dan juga database. Okay, so tadi awal-awal tadi saya cerita tentang database. Apa kegunaan database? Okay, so database dia okay, so database ni adalah berguna untuk yang ini. Okay, so kita akan selalu attack dia di bahagian loyal customer ataupun partner nanti. So bila orang dah pernah beli dengan kita keep on following up, kita bagi dia additional offer, katakan macam okay, raya ni ada extra gift, dan daripada database itulah yang kita akan blast sama ada SMS, WhatsApp, email, yang kita akan bagi tahu dia ada offer yang ni. Ataupun kalau kita ada new product yang baru, kita boleh gunakan database tu untuk kita attack dia balik. So daripada tadi, instead of kita start new balik, ada suspect, prospect baru nak beli. So daripada kalau kita dah ada database tu, okay, kalau kita dah ada database kita ni, dia boleh terus direct kita boleh terus direct offer dia.
terus beli kat kita. Okay. So database itulah kegunaan kita untuk kita simpan, kita gunakan nanti untuk kita offerkan dia. Selalu tak kita dapat email daripada Tesco, email ataupun SMS ke. Itulah kegunaan dia. Dia gunakan kita punya konteks tu. Apabila dia ada offer, okay, katakan Shopee, kan, dia buat 66, 77, 88, 99, 10, 10, 11, 11. Itu semua dia buat adalah menggunakan database sebab kita dah pernah beli dengan dia. So dia simpan kita database tu dan dia gunakan database tu untuk kepada kita, untuk dia attack kita balik. Untuk bagi offer, ada voucher RM5, ada voucher RM2, ada voucher RM1. Kita boleh buat semua tu voucher tu. Apakah pun boleh buat. Kita boleh gunakan voucher, kita boleh bagi diskaun dengan syarat selepas harga diskaun dia tak adalah kurang daripada harga HQ. Mungkin kita dah naik, kita dah packagekan, kita jual 159. So kita bagi dia RM5. RM5 voucher. So harga total 154. Dia masih lagi harga atas daripada 129. Itulah cara untuk kita gunakan database kita. Apabila kita increase value, kita ada hak untuk increase the price. Then at the same time, kita boleh increase kita punya margin. So daripada situ ya kita akan buat keuntungan kita. Okay. So ini adalah kegunaan database yang kita akan gunakan, dan dekat dalam ni ada cerita tentang database kat dalam Academic Throne. So that's why kat sini saya dah identify dia ada guide 2, guide 3 dengan guide 4. Guide 2 dengan guide 3 ni adalah tentang sales funnel yang ni. Yang sini. Yang guide 4 ni adalah tentang database. So video tu Coach Jerry dah bagi lama dah. So saya tak tahu, mungkin ada yang terlepas pandang, terlupa, tak pernah tengok, take for granted. So sekarang ni saya just nak remind, mungkin untuk all waitlist partner, kalau boleh minggu ni tengok guide 2, guide 3 dengan guide 4. Siapa yang dah, okay, boleh PM dan bagi tahu saya. Boleh? Boleh Alia? Boleh? Boleh Kak Izzah? Yang seorang gosok perut, yang seorang bau minyak bam, yang seorang Tak apa, biasa. Okay dah. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, semua dah boleh buka mic. So now sesi saya dah habis. So, tadi saya dah cerita tentang pre-marketing. Saya dah bagi template untuk buat exercise. So tolong buat. Kalau yang buat hard copy tu just snap je pada saya, dan PM pada saya gambar-gambar yang awak dah buat tu. Jangan risau tentang tulisan faham tak faham tu belakang cerita. Tapi saya nak tengok siapa yang buat tu dulu. Siapa yang buat paling awal, yang cepat siap untuk pre-marketing dan juga baca, tengok video ni, akan ada hadiah. Okay? Ya, termasuk Leader Zila sekali. Leader Zila pun sama. Okay? So, make sure buat 2 task ni, satu pre-marketing dan juga satu untuk utilize Throne Online Academy ni. Okay, tengok video kat dalam tu. Saya tak perlu banyak lah. Buat jujur, bila dah tengok video, klik. Nanti akan ada hijau. Kalau yang tak buat ni, dia akan jadi color macam ni. Tapi jujurlah kan. Kalau setakat buka terus klik done tu memang Wallahualam lah. Okay. So, bila dah tengok 2, 3, 4 ni, bolehlah tengok business mindset, Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp marketing, copywriting, template posting, ada golden task, macam mana nak buat posting, teknik buat posting dekat Facebook, macam mana nak edit video, nak buat grafik, macam mana nak buat website Google, macam mana nak buat sales meletup, macam mana nak buat Google Form, dan teknik closing dan juga teknik murah rezeki. So ada banyak item dekat dalam ni yang saya rasa tim waitlist ni rasanya tak ada seorang pun yang complete. Ada yang dah complete ke? Saya pun tak complete. Terus terang saya cakap. Tapi saya tengok benda yang penting lah. Siapa yang dah complete? Kalau dah complete saya bagi RM100 sekarang.
kan? Sebab tahu memang ramai yang tak komplit kan. Sebab tu saya yakin boleh bagi 100 sebab takkan ada. Sebab saya pun tak habis. Okay, tapi saya rasa ni saya nak tekankan benda tu penting. Dan benda tu dah ada depan mata. Kalau sebab benda ni boleh being taken up anytime. Sebab saya tak tahu Coach Jerry nak take up bila. So kalau nak selamat, pergi tengok video tu, download dulu siap-siap video dia. Macam mana dah download, just Google download video from Facebook ke apa ke. Download dulu, lepas tu baru study balik. Jangan download lepas tu dia letak tepi diam dah. Itu sama je. Okay. So tujuan untuk download tu adalah supaya bila Coach Jerry tiba-tiba tutup ni, dia tutup hati ke apa ke, dia merajuk ke apa ke, dia tutup akademi ni, habis. Hilang semua ilmu kat dalam ni. Kalau kita tengok ilmu ni berapa daripada 1 sampai 16 tu, agak-agak kalau kita pergi kat kelas, kita follow Hasbu Brothers, kita follow Tuan Basit, Aizan Osman, sifu-sifu bisnes ni, ilmu dia mungkin sama. Tapi kalau pergi kelas dia berapa ribu kita kena bayar. So keberkatan ilmu tu bukan datang daripada siapa yang kita belajar tu, bukan hanya datang daripada guru kita, tapi datang juga daripada cara kita untuk mendekatkan kepada ilmu tu. Okay. So ingat pesan saya 2, free marketing dan juga turn online. Okay, we go to the next agenda. Before this ada soalan ke? Untuk 2 perkara ni? Yang free marketing tu untuk prospect dengan customer je kan? Free marketing tu adalah untuk kita mengenal kita punya customer. Dia sebelum kita masuk battle ni lagi. So kita kena kenal tahu, okay, suspect ni kita ada ramai kan. Kalau kita sebagai manusia kita nak go through ramai orang, kita tak boleh. Okay, apa yang kita buat kat sini adalah strategi kita fokus pada satu dulu. Katakan macam tadi contoh ibu mengandung, ibu beranak 3, berat badan naik. Lepas tu kita hanya perlu isi salah satu daripada template tu saja kan? Salah satu daripada avatar tu kan? Ya betul. Satu saja Ya kan? betul. So kat situ Daripada kita isikan contoh template tadi. Betul. Ya betul. So kita isikan dekat kita punya template ni. Okay, so kita identify dia, kita kenal dia, cara jalan cerita dia. Jadi contoh kita ambil template yang mana yang yang avatar ni adalah untuk persona dia. Okay, dia tinggal dekat mana, dia kerja apa, umur dia berapa, dia lelaki ke perempuan, dia itu semua ada avatar. Okay, so user story ni adalah dia punya jalan cerita dia. Dia beranak 3, dia berat badan naik berat, lepas tu daily routine. So template tu satu ni je kan, satu ni ke ataupun kena sekali dengan ada lain yang avatar lagi, yang bawah-bawah lagi tadi? Okay, first kita identify kita punya group of people dulu. Okay. Jadi sebagai contoh yang ni adalah ibu suri rumah beranak 3. Okay, umur dia dalam lingkungan 27 hingga 35. Bekerja suri rumah, demografi duduk di luar bandar ke atau dalam bandar, lelaki ke perempuan. Okay. Dan user story ni kita ceritakan sedikit. Okay, dia beranak 3, berat badan naik daripada 60 ke 90. Apa jalan cerita dia lah. So macam mana dia berat badan, dia menghala kepada permasalahan dia. Okay. The next routine adalah setiap pagi dia basuh kain, dia kemas rumah, dia masak, dia pergi pasar, dia pergi ni. Kita ini kalau misalnya slide macam dia ada contoh kalau macam customer dia dia memang tak boleh tengok dia punya daily routine. Contoh bukan dalam Facebook dia, bukan dalam IG dia. Macam tu. Macam mana? Okay. One way of this kita macam expect lah. Macam suri rumah, kita tahu dia punya suri rumah pekerjaan dia generally. Bukannya kita tengok seorang tu, seorang tu dia suri rumah kita study gila-gila. Boleh buat macam tu, tapi kalau kita nak tengok mungkin betul mungkin salah kita punya informasi tu. So mungkin kita kena tengok 2-3 orang suri rumah yang macam tu dan baru kita boleh patternize kan. Ini maksudnya ni adalah fasa kita gather information.
Kalau kita nak attack seluruh rumah, kita tengok je. Okey, seluruh rumah A ni dia buat apa? Seluruh rumah B, C, D, E ni dia buat apa? Okay, then kita boleh listkan dia punya daily routine dia. Kebanyakannya kita akan faham. Bangun pagi, kemas rumah, kemas bilik, kemas rumah, basuh baju, pergi pasar kalau dah pergi kalau dah tak ada PKP lah, pergi pasar, pergi kedai, balik rumah masak, lepas masak sidai baju, keringkan baju, lipat baju, kemas rumah balik, layan anak. Itu dia punya daily routine. Itu untuk seluruh rumah. Yang ada anak 3 dekat rumah, duduk di rumah. Berbeza. Okey. Dan kita habiskan dulu Okey, goals dia. Okey, katakan goals dia nak turunkan berat badan. Dia nak hilangkan sakit lutut. Dia nak apa dia punya objektif dia? Apa dia punya masalah yang kita nak selesaikan? Okey. Kita faham. So ini adalah baru satu avatar. Baru satu orang, persona dia tadi. Okey, dan offering dia adalah kat mana masalah apa yang kita nak selesaikan dia ni. Dia nak turunkan berat badan. Okey, kita turunkan berat badan berapa kilo? Kita turunkan berat badan. Kita fokus pada turunkan berat badan je. Kita listkan. Okey? Listkan. Itu offer 1, turunkan berat badan. Offer 2, dia nak hilangkan sakit lutut. Sebab tadi berat badan, lepas tu dia ada sakit lutut ataupun dia tak boleh nak solat tak selesa. Dan kita bagi dia macam mana nak turunkan berat badan dengan kurangkan untuk hilangkan sakit lutut ke. Okey, itu offering yang ketiga. Offering kedua. Offering ketiga, okey, dia tak tahu diet pemakanan dan kita bantu dia bahagian diet pemakanan. Okey. So itu offer ketiga kepada dia. Yang macam saya cakap ni, offer ni tak semestinya free gift, tak semestinya harga murah, tak semestinya benda-benda yang kita nampak, tapi dia adalah value. Mungkin dari segi group coaching, diet pemakanan, e-book ke apa ke, ataupun kita bagi dia video-video yang dia perlukan ke untuk exercise. Offering ni adalah satu benda value yang kita punya USP lah, kita punya value kepada customer kita. Apa yang kita boleh offer kepada customer kita, itu adalah offering. Itu maksud offering. Okay. So kalau kita fikir group tu ada lebih daripada 3, kita nak buat lebih banyak offering, by all means boleh buat. Okay. So bila avatar 1 dah siap, dan kita boleh fokus kepada avatar 2. Mungkin avatar 2 golongan muda nak kahwin, bekerja, sibuk bekerja. Tapi badan berat besar. Berat naik. Okay, so fokus dia nak kurus masa hari persandingan. So kita attack lah dia. Kita bantulah dia macam mana dia nak kuruskan berat badan dalam masa sebulan atau 2 bulan sebelum hari persandingan dia. Itu adalah dia punya goal. Okay, dia nak naik pelamin dengan berat badan yang cantik, boleh masuk baju kahwin, boleh baju ni. Mungkin sekarang ni PKP kategori ni sangat sempit lah sebab orang dah tak kisah kan. Kalau kahwin pun sekat nikah aja, orang tak nampak cantik sangat. Tapi on the normal life, itu adalah salah satu avatar yang kita boleh attack. Golongan muda mungkin 23 ke 30 tahun nak kahwin, nak bernikah, nak kurus. Okay, itu adalah avatar yang kedua yang kita boleh attack. Apa dia punya frustration? Busy, tak sempat kerja, tak sempat exercise, makan tunggang terbalik, dia tak boleh nak turunkan berat badan, dah cuba banyak-banyak. Itu adalah dia punya frustration dia. Dan kita bagi offering dia. Same thing, 1, 2, 3 offering. Okay? Faham? Ada soalan? Dina ada soalan ke? Dina okey ke? Pening tak? Masuk tengah jalan lah. Tak apa, ada recording. Nanti saya bagi recording. Okay, Alia ada soalan lagi? Dah faham dah tentang avatar dengan offering tu? Faham. Maksudnya, itu tadi Raju nak faham kat, Raju nak cakap yang tadi sebenarnya daripada avatar tu, so maksud daripada avatar kita kena ada 4 lah sebenarnya yang kita kena isi, bukanlah 1, betul tak? Avatar, lepas tu kita kena subkan kepada offer, apa yang kita boleh offerkan. Offer 1 untuk permasalahan 1, kedua untuk permasalahan 2, lepas
Lepas tu bidang Betul. ketiga adalah untuk permasalahan yang ketiga, betul tak? Betul. Sebenarnya macam tu kan? Ya, betul. Dan yang Lepas tu, first sekali jangan macam lupa ni bahagian ni produk. So kita kena kenal produk kita dulu. ya. Lepas tu kalau macam maaf, Tak apa, tak terlipat apa. pula No tengah problem. marah-marah. Biasa. Nah, apa ni? Kalau misalnya offer tu, contoh plan to conceive, contoh. Okay. Okay. Plan to conceive ni saya tak galakkan lah sebab dia macam on and off kan. Mungkin terkena kat awak. Tapi tak terkena kat orang lain. Tapi plan to conceive sebab dia sebenarnya yang ni saya jumpa geng-geng yang ada apa? Saya Ayu kenapa itu? Ada sis kan selalunya. Ayu dengan apa kan yang ada sis berat badan berlebihan, so bila dia jumpa doktor sebab nak mengandung dia kena turunkan berat badan, tapi dia sebenarnya ada sis. So kat sini dia macam contradict sikit. Kalau yang conceive from the sis problem lah. Kalau yang macam ni saya tak galakkan untuk kita attack sebab dia macam secluded cases. Kalau yang berat badan berlebihan dia memang dia macam dia berat badan tapi susah nak conceive tu mungkin kita boleh. Kalau macam clear cut lah yang sihat, yang dia kena turunkan berat badan untuk dia conceive, itu mungkin kita boleh cuba. Yang penting maksudnya kat sini adalah yang sihat lah, bukanlah dari segi yang ada cyst problem ke ada medicational problem tu saya tak galakkan. Sebab dia memang mungkin tengah bermusim agaknya. Saya perasan 3 tahun dengan Apocat ni memang ada musim lah. Kadang bulan ni ni baby Apocat. Lepas tu tapi mesti ada cases. Bukan, mak saya sekarang Lia punya customer lately, semuanya yang datang semuanya nak merancang untuk mengandung. Yang dia tanya orang yang tengah mengandung. Kenalah tu sebab orang yang mengandung tu sebelum ni pun bila Apocat. Ya, sebab tu masalahnya bila macam back kepada yang ni kan kita punya pre-marketing ni kan, betul offer avatar yang offer yang kita ni boleh ke tidak kalau misalnya macam Untuk conceiving tu saya tak galakkan untuk letakkan offering tu lah. Untuk dengan breastfeeding waktu memang ramai pula yang breastfeeding tu boleh jadi milk booster waktu. So sebab yang tahu kita tak boleh nak overclaim, betul tak? Yes, betul. Sebenarnya saya takut nak overclaim tu. Dia cakap juga dengan dia orang yang we are as seller memang tak boleh nak overclaim suatu produk ni sampai macam ni. But then memang tak dinafikan memang ada yang menjadikan Apocat Royal tu memang milk booster. Ada yang memang konsisten dengan Apocat Royal, memang suami isteri waktu minum and then dia memang pregnant. Yes. So benda tu anggap sebagai bonus. Tapi kalau nak ikhtiar tak salah. Tak salah nak ikhtiar, but then kita tak boleh cakapkan itu satu garanti. Anggap itu sebagai bonus. Betul. Tapi sewaktu kita buat avatar ni sebenarnya saya nak bezakan ini adalah golongan yang kita akan attack dan juga golongan yang datang kepada kita. Yang kes Alia ni adalah golongan yang datang kepada kita, yang dia burst cases. So we don't have to do that for our pre-marketing. Sebab kita tak tahu, first kita tak nak overclaim, second kita tak ada medicational, tak ada scientifically proven yang Apocat akan milk booster ataupun conceiving. Okay, so we don't have to waste on that part. Kita tak perlu buang masa lah untuk fikir tentang avatar ataupun buat offering yang macam tu. Kita hanya prepare jawapan apabila customer tu datang kepada kita. Okay, so untuk avatar dengan offering, kita buat yang clear cut, yang betul-betul kita nak attack. Kita macam kita attacking kan. Kita kena tahu orang yang macam tu. So bila kita attacking kita, kita kena switch kepada defensif. Kita tak boleh attacking dia balik. So kita kena be defensif untuk kita reset dia untuk orang yang datang. Nampak tak beza dia? Avatar ni adalah untuk kita attack, bukannya untuk kita defense. Orang yang conceiving dengan milk booster tadi adalah orang yang
orang yang attacking kita. So bila orang tu attacking kepada kita, kita tak boleh nak keep on attacking dia. Dia tak kena nanti. So apa yang buat adalah bila dia attack kita, kita defense. Kita defense. Then orang yang clear cut, kita attack. Okay. So apabila kita prepare avatar dengan offering ni, kalau boleh kita buat yang attacking mode je. Golongan nak cantik waktu nikah, apa ni, apa lagi? Oh, yang bandar uniform. Dekna boleh jawab ke soalan tu? Dezila pernah tanya ke? Geng-geng golongan beruniform ni? Dekna ada tak? Dengar tak? Dia mute. Sorry, apa dia tadi kan? Yang untuk geng-geng uniform ni betul ke kalau tak cukup BMI tak boleh naik pangkat? Oh, ada itu dengar arahan tapi tak ni apa? Tak sangat Tak dipraktikan lah. rasa lagi. Tapi itu Tapi dia ada ni jugalah, ada kena-mena jugalah dengan okay. BMI. So kat situ kita boleh create satu avatar yang golongan beruniform ni, polis, tentera, bomber. Diorang kena dapatkan BMI yang cantik untuk naik pangkat. Kita Betul. boleh create dia punya satu avatar tu. Okay, golongan polis yang kebanyakannya polis ni perut ke depan kan. So lelaki ke perempuan ke sama ke, dia punya BMI tu mesti tak cantik. Kita dah nampak dah. So kat situ adalah kita boleh create satu avatar dan offering. Untuk dia kurangkan berat badan, untuk dia dapatkan BMI yang cantik supaya dia boleh naik pangkat. Itu dia punya goals dan frustration dia. BMI dia tak cantik, dia tak boleh nak naik pangkat. So kita attack kat situ lah. Itu adalah salah satu avatar lain lagi yang kita boleh buat. So kalau lelaki dengan perempuan pun kita boleh bezakan. Okay, sebab katakan macam tadi lelaki tu bekerja, saya geng suruh rumah kan, lawan dia adalah lelaki dia bekerja, busy. Dia tak ada masa untuk bersenam, tak ada masa untuk exercise, tak ada masa untuk jaga makan. So dari situ untuk kurangkan perut buncit. So itu kita boleh attack dia sebab lelaki punya perut buncit lagi obvious daripada perempuan. Walaupun perempuan yang mengandung pun tak nampak sangat, tapi lelaki punya perut buncit tu mesti akan nampak. Okay, so itu adalah satu avatar. Kita boleh bezakan lelaki dengan perempuan berbeza sebab gaya hidup manusia ni berbeza antara satu sama lain. So kita tak boleh nak samakan semua. Okay. Ada soalan lagi? Tentang pre-marketing dan juga Throne Academy. Okay, untuk exercise ni hadiah akan diberi kepada sesiapa yang complete pre-marketing 1 dan juga Throne Academy online 1. Okay, maksudnya kalau esok awak dah complete dua-dua ni dan dua-dua lah awak dapat. Boleh? Okay. So saya bagi masa 1 minggu daripada sekarang. So hari ni 19 hari bulan. So kita start 20 sampai 27 Jun. Okay. So 20 hingga 27 Jun completekan task ni dan PM kepada saya. Okay, next agenda adalah Q&A and sembang santai. Okay dah, semua boleh buka mikrofon, boleh unmute dan boleh borak. Sebab kita dah lama tak borak sama-sama sejak PKP. Duduk rumah 2 minggu, 3 minggu pun dah gentong. Salah. Cakaplah. Tak nak cakap, tak nak borak. Tak ada jumpa dah lah. Jumpa tak boleh lah. Lepas tu dah jumpa. Dah Zoom. Tak nak bercakap pula. Tak tahu nak borak apa.
nak tanya soalan ke, apa nak belajar ke. Okay, next session. Next session boleh tak cerita pasal ni ke? Kalau ada soalan ke. Alia apa khabar? Kita borak balik lah, tanya khabar masing-masing. Semua Alia dekat Batu Pahat, Dina dekat Putrajaya, Kak Iza dekat Kampung Bendahara, Johor Bahru. Kita orang dekat Siti Tropika. So sesi berborak. Borak mula-mula tadi. First tadi patutnya. Bukan Ramai tak ada. Ni Alia dah masuk ni, Dina masuk. Lepas tu Kaliza pun tak masuk. Kak Liza mana? Keras dia. Rasanya dia tidur kot. Dia penat pergi COD kot. Hari ni kan dia cerita banyak. Dia pergi COD, dia pergi post stage, dia pergi. Kak Liza. Oh, tak pasang lah story dia. tak tengok pula story dia hari ni. Mm. Selalu dia busy dengan dia punya Pelatuk dia. belatok dia. Belatok dia. Itulah dah Tahulah. sampai. Tadi dah dapat. Nanti esok baru kita try. Tapi dia orang punya sistem tu macam tak apa sangatlah best. Alia tanya apa? Amar. Oh, Amar. Amak. Keras pun dia. MIA. Dia ada mesej tak? Dia ada mesej siapa? Alia ke? Dia ada mesej Kak Iza ke? Tak ada. Tak ada. Tapi dia aktif menjual dalam Facebook, dalam dia punya dia jual Royal dengan Max juga. Benar kat tak WhatsApp? Kak Ratu baru WhatsApp. Baru WhatsApp Dia alah. Baru masuk dia kata apa baru lepas masak dia kata. Dia lupa Pukul tu. 10 dah masak apa? Jap dek baru nak masuk dia kata. Oh, dah habis lah. Nak sadakallahu azim lah. Ini budak kurikulum yang selalu pergi sukan. Orang dah habis kelas baru masuk. Dia ada teater ni tadi. Dia pergi teater, dia pergi latihan teater. Orang dah habis teater, orang dah hujung-hujung kelas baru dia masuk. Lepas tu dia mute pula. Masak apa tu? Dia kena sebat ni, kena bagi rotan cik. Ya Allah, penat ni. Tengok tak mandi semua lagi ni. Sebelah Esam. Lek kak, lek kak. Macam mana dengan latok akak? Tak tahu. Latok. Belum seal lagi pun. Latok. Baru dapat semalam. Ada lah kena post. Dua je lah. Tapi bila kalau post pun diorang ada yang komplain pasal COD berapa mahal sangat. Ya tak boleh buat apa. COD tu dah by kilometer kan. Tu dah memang apa. Kena bikin duit minyak juga. Tapi itulah diorang ingat pakai air. Kita dua pula cakap. Ada diorang ingat kita pakai pakai air bukan pakai minyak. Diorang fikir gitulah. Betul. Sorry, apa cerita? Offer dia orang ni. Kak, offer dia orang free COD kalau beli 2 kotak Airpods. Memang akak buat macam tu. Siapa beli laptop, beli 2 kotak Airpods dapat free COD. Betul. Tak ada. Akak macam terfikir kalau 2 Airpods dapat free laptop. Walau. Mahalnya. Mahal. Dah beli laptop pun duit tu. Tapi untuk invest satu laptop untuk 2 box Royal Max ke? Okey. Max combo. Okey. Bukan Max saja. Okey. Combo dapat 1 laptop. Mahal lah laptop tu. Bertahan. Nasib baiklah Siti Nur Alia dah tutup jual lemang. Kalau tak nak kena judi 2 Royal, free 1 lemang batang ni. Wah. Nak kena buat. Parah macam mana nak COD tu. Satu batang dah apa dah. Kak Liza, kelas kita sebenarnya dah habis. Saya dah cover tentang pre-marketing dengan Chun Academy tadi. Saya ada buat recording, nanti boleh tengok balik lah. So sekarang ni kita dah agenda ketiga untuk bersembang santai sebab kita semua start dekat
PKP. So Zoom ni lah untuk kita jumpa semua. Memang tak ah. Tapi Oh, memang baik. time PKP Okay, siapa memang yang nak time buat sharing ke, stressful. nak buat bagi share customer ke, ataupun ada soalan, customer tanya ni, tanya tu, tak boleh nak jawab ke, ataupun kalau dah ada team sendiri, nak minta saya coaching, nak saya bagi ilmu, boleh PM saya direct. Kita boleh set time dengan team korang. Okay, sama ada DS ke, agent ke, sesiapa lah. Boleh bagi tahu saya. Bagi tahu saya topik apa dan kita boleh set time. Kat aku semua. Sekali ya Allah. Dengar tak? Hilang ke semua? Ada. Dengar. Saya cakap. Tadi tak ada. Tak ada tahu suara pun. Tak ada keluar suara. Oh, tak, saya cakap apa aku cakap? Lupa dah. Request satu lagu Badan Asmara. Lego katanya. Ini pinjam anak punya yang kecil pula. Sebelum ni Mana yang siabang lampu apa tu? Lampu Lampu. gamer. sebelah. Oh, Anak sebelah. kalah kita. Saya lampu gamer. Pinjam yang sekecil pula. Yang sekecil pula dah main handphone dah. Dia kata asyik pakai dia punya pula. Habis yang si abangnya ada turnamen pula. Sure, tournament. Turnamen. Lepas tu ni dia kata dia nak masuk jadi streaming lah. Stream benda lah. Tak faham apa yang budak-budak zaman sekarang. Tapi Dia dapat kata duit nak cari tu. income. Dia dapat Dia kata duit dapat tu. duit. Dapat duit yang cakap. Mana akak payah sulung. Suka main tu juga. Pernah lah juga dia belanja waktu tu masa bila vape baru diperkenalkan kan bangsawan dulu vape kan. Dia beli yang Tapi zaman-zaman dulu Shisha kan? Shisha. Lepas tu masa mula-mula diperkenalkan vape, dapat dia beli dengan duit tournament tu. Dekat 1,000 juga. Belikan tu Tapi bapak dia. ni dia punya team dia semuanya abang-abang. Dia seorang je budak sekolah. Wah, Semuanya yang polis, askar. Tinggal kita dua je kat mana yang lain? Ada. Korang borak lah. Aku tidak sampai Ada dengar. sebab orang Ada mengandung je, dia borak lah. tak boleh apa submit, jadi dia dengar je. Tak, kita dengan Kak Liza memang sentiasa. Kita dengan Kak Liza memang sentiasa berborak. Jadi macam dah tak fikir orang belakang. Orang kiri kanan dah tak nampak. Cakap kan? Aduh. Akak lah selalu kacau. Aku kacau apa? Bosan kau duk PKP ni, kau tidak mengerjakan bunga je lah. Yelah, selalu kan kita bersumbar je. Kalau buat kan kalau dah habis PKP, mana tahu kalau Team Willis nak buat apa ya? Memang pun. Lepas tu buat. Gathering. Lepas tu akak. Kita akan buat gathering. Lepas PKP memang kita akan buat gathering. Papa asyik cakap nak pergi Johor. Dia ada surat miti tu, dia belagak tu. Wow. Boleh tahu? Boleh datang Johor. Sekarang pun boleh ikut kan. Nanti dulu kan. Sebab dia kan, korang dah ambil vaksin dah. Dia baru ambil vaksin. Belum. Ada nampak. Kita belum dapat lagi. Yang pertama pun tak dapat. Yang second lagi tak dapat. Yang akak apply kat Messenger tu dia stuck aja akak punya. Dia pun sebab doktor dia pergi appointment, cerita dia. Sekali doktor dia tanya, dia kata dah apply Messenger tapi tak gerak-gerak. Dekat stage 1 lagi kan. Doktor dia Tak ada lagi satu. Tapi JB tak ada. Luar daripada JB tak ada pula. Sebelum ni kalau kat JB dia ada yang untuk
jalan secepat yang tak payah ikut Mas Sejahtera. Pasal. Yang tu. Yalah, tak boleh masuk kan yang tu. Boleh dah ke? Tak tahulah. Kata tak tahulah, jam waktu tapi- tu. Tak tahulah tapi yang itu dah lepas kot sebab masa tu extra benda, extravaganza apa benda nama dia. tapi AstraZeneca. Extravaganza tu. Extravaganza sini Itu ada geng tak? geng Kak Ratu. Ni biasanya aku nyanyi extravaganza yang lagu apa dangdut. Kak Ratu, Kak. Boleh. Itu Kak Izzah, geng nanti geng Kak kalau Ratu. buat- Kak Ratu semua geng artis. Dia kalau ada konsert betul, kita boleh betul. dapat tiket free. Betul. Kak Ratu memanglah. Lepas tu dia buat lead Lead Zumba Apa dia? Dia lead Lepas tu Kak Zumba. Ratu. Kak Ratu Zumba. Oh tak puasa lah. Dia expert. Dulu sekarang ni dah kaku. Dulu. Tak kaku punya kaki mesti ingat punya step dia. Awak akak follow, akak shadow je. Tak boleh. Kita tak boleh. Kita lagi ke laut ni dia awak punya. Lari daripada step. Dah Zumba. Gym boleh lagi lah. Zumba macam melek. Zumba kita tak berapa sangat lah. Boleh lah. Tapi sebab Zumba ni banyak menggilik kan. Banyak mendada, menggilik punggung kan. Tak Mana berapa dia kurang lah. terlompat-lompat lah. Sakit kaki. Malas. Tapi siapa tu Zin Baby yang dekat Muar. Dia banyak menggilik. Tengok Zin lah. Lagi dia buat lagu-lagu dandut dia. Lepas tu menggilik dengan bontot dia. Dah lelaki. Lepas tu dia Kita dah gilik bukan lagi. Zumba yang sebenarnya dia guna lagu Zumba tu je. Itu tak boleh dah. Tak dapat siapa tu. Kan dia sound aku mana tudung. Kau boleh kak? Aunty tak pakai tudung. Oh, tak pakai tudung. Ya aunty? Aunty ni tak pakai Zumba tudung. tu kalau tengok international punya standard, dia bukan lagu gilik-gilik tu. Dia memang penat gila. Dia macam tapi ada dekat high level ke Tabata, itu baru Zumba yang betul. Betul Zumba betul. Melayu, Zumba Indon ni yang suka gelek, lagu dangdut, itu yang salah tu. Melayu kita kan suka Betul. apa? Di Melayu. Dah jadi gelek-gelek Zumba. Itulah sebab itulah kita kurang sangatlah masuk bila kalau Zumba pun masuk yang dekat bila ada event je. Bila tak ada event tu memang kita tak masuk kelas Zumba lah. Banyak akan masuk kelas aerobik dengan Tabata. So kalau Tabata dengan aerobik tu lagi Zumba strong. Oh, kalau orang tak ada Zumba strong dahsyat oh. Tak larat ah. Itu Tu tak boleh. setting. Tapi dia Tabata ke lah. Itu tak boleh. Itu dia kalau main kaki kalau tu. buat Ha? tu kalau buat mau semput tu minta nafas tu. Tak pun minta CPR. Wah, tak boleh. tak Semua ada Zumba tak boleh. Tahun akak Zumba tahun 2015 sampai 17. Kemaruk lagi lah. Sekarang ni dah tak ada dah. Malek. 2000 berapa? Sampai 2018 pergi lagi lah.